Parlimen Belia Malaysia kali pertama penggal 2017-2018 memasuki hari kedua dan satu usul diluluskan pagi tadi bagi menggesa kerajaan untuk mewujudkan Akta Gangguan Seksual bagi menangani gejala gangguan seksual di Malaysia. Laporan lanjut sama Dian Fatihah di sana. Silakan Dian. Baik, terima kasih Miza. Dan Parlimen Belia Malaysia yang bersidang buat kali pertama bagi penggal 2017-2018 yang bermula semalam telah disertai seramai 128 anggota ahli Parlimen Belia Malaysia dan ianya dipengerusikan oleh timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Seri Muhammad Ismail Said. Dan sebanyak 2 usul telah dibentangkan semalam. Satu usul dibahaskan pada pagi tadi, manakala satu usul lagi sedang dibahaskan ketika ini. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama dengan pengerusi Jawatan Kuasa Teknologi dan Inovasi Parlimen Belia Malaysia, iaitu Saudara Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, semalam 2 usul telah dibentangkan dan pagi tadi satu usul telah pun diluluskan berkenaan Akta Gangguan Seksual, ya. Dan jadi boleh saudara kongsikan mengenai itu? Pada sidang kali ini, pada sidang 1 2018 Parlimen Belia, kita akan membahaskan 4 usul dan 3 telah dibahaskan dan 1 sedang dibahaskan sekarang. Yang pertama iaitu usul rotan, di mana kita minta memperkasakan hukuman rotan ini memberi autoriti kepada semua guru. Itu merupakan dia punya main point dan terdapat beberapa lagi cadangan lain lah. Itu merupakan isu tempatan. Dan yang usul kedua iaitu merupakan isu antarabangsa, di mana kita tahu pada baru-baru ini EU telah untuk memboikot kita punya minyak kelapa sawit untuk dijadikan pada minyak biodiesel mereka. Jadi kita akan bahas di dewan ini dan kita akan memberi cadangan kepada kerajaan apa yang perlu diambil dan kita buktikan bahawa tuduhan-tuduhan EU bahawa kita punya hutanan itu tidak betul sama sekali, kita punya diskriminasi terhadap kita punya hidupan liar tidak betul sama sekali, dan kita minta menggesa kerajaan untuk melobi besar-besaran di berita-berita nasional tentang kebaikan kelapa sawit kerana ia merupakan kita punya pendapatan negara 80 bilion daripada minyak sawit ini. Dan yang usul ketiga iaitu usul gangguan seksual. Kita minta kerajaan untuk mewujudkan satu akta gangguan seksual di mana ia dapat membantu, kerana sekarang akta itu tidak lagi diperkasakan pasal apabila gangguan seksual melalui media sosial pun ia sesuatu yang agak berat kerana ia akan mengimpak kita punya minda. Dan akta yang keempat kita bahas sekarang iaitu usul perumahan. Bukan kita bilang usul kita punya perumahan ni, sistem perumahan ni tidak baik. Terdapat sistem MyPrima, rumah kita apa semua, tapi kita mahu memperkasakan kerana golongan belia yang memiliki rumah ini masih sedikit. Dan itulah antara outline yang kita akan bahaskan. Baik, saudara. Dan mengikut pandangan saudara sendiri, ya, sejauh mana Parlimen Belia Malaysia ini boleh melahirkan pelapis kepimpinan muda yang berkaliber? Parlimen Belia ini tidak asing lagi. Rasanya sudah masuk 4 tahun ianya dijalankan, dan pada sidang yang terdahulu ada beberapa orang yang telah menjadi kaki tangan kerajaan untuk membantu kerajaan daripada segi memperkasa belia ini. Jadi dalam dewan ini sekarang pun kita sebenarnya dalam proses belajar tentang apa dia fungsi Parlimen Malaysia ini dan bagaimana ia dilakukan. Jadi apabila ia sudah diangkat ini, dia akan diangkat ke peringkat lebih tinggi, ke peringkat kementerian. Jadi dengan ini ia dapat membantu belia dalam melahirkan satu generasi belia yang intelektual, yang berfikiran tinggi, yang berpandangan jauh. Bukan saja belia sekarang bercerita di kedai kopi saja seperti dahulu, tapi dengan adanya inisiatif Parlimen Belia ini, belia dapat bercerita apa kehendak mereka di Parlimen ini. Baik, terima kasih saudara, dan diharapkan itu semua dapat dicapai untuk masa akan datang, ya. Okey, dan untuk makluman, pergulungan perbahasan yang dijadualkan pada petang ini akan dilaksanakan oleh Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Dan saya kira untuk itu dulu saja laporan dari lokasi di Parlimen. Kembali kepada rakan penyampai di studio di Angkasa Puri, silakan.